jemaah ya, bagaimana ahli neraka ni Nabi kata ketika dia minta hujan, dia memanggil Allah, tak, bila dia minta, ya wahai Tuhanku tolong turunkanlah hujan, tak disaut suara tu hingga disebut dalam riwayat 40,000 tahun. Allahu Akbar. Bayangkan, menangis beraut. Kemudian tengok awan hitam, ingat hujan, gembira ahli neraka. Oh gembira, nampak hari dah nak hujan, dah tak tahan bahan panas, ingatkan hujan. Tetapi yang turun bukan hujan, awan yang hitam itulah kalajengking ular yang berbisa. Terus Allah ya kirimkan dan menyengat, mematuk mereka hingga berguguran daging. Ini yang disebut digandakan azab. Jadi sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah, kita hidup kat dunia ni janganlah kita buat benda-benda yang Allah murka, Allah larang. Takutlah kita azab-azab yang Allah beritahu kepada kita. Dan firman Allah lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahawa zina itu adalah sejahat-jahat maksiat dengan sangat keji dan sejahat-jahat jalan, artinya sejahat-jahat pekerjaan. Yakni sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala kemudian dia menyesal bertaubat, maka Allah ampunlah ya. Maka dosa-dosa yang termasuk di antara yang disebut la takrim, jangan kamu hampir. Mana hampirnya apa? Jalan-jalan yang mengarah kepada zina. Sekarang ni jalan-jalan mengarah kepada zina terlalu kadang-kadang banyak di antara pergaulan bebas lelaki perempuan. Kenapa Allah melarang? Bukan tak boleh, ada batas-batas. Ini boleh tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu lagi ya, ala sepupu je ustaz, dia bukan kira sepupu. Dalam hukum tak boleh lah kan ya. Jadi jalan-jalan yang mengarah, mula-mula pandang-pandang, kemudian pegang-pegang, kemudian peluk-peluk, akhirnya berlaku kezinaan. Betul ya mak? Ini yang banyak berlaku hari ini. Ini Allah kata la takr, jangan hampir. Innahu, sesungguhnya ya, zina itu adalah maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ia bertanya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar di sisi Allah Taala? Lalu bersabda ia, bahawa engkau jadikan bagi Allah Taala akan menyerupuinya. Itu dosa besar. Pertama, mensyirikkan Allah, dan ia juga menjadikan akan dikau, kemudian bersembah lagi, bahawa demikian itu sesungguhnya dosa yang sangat besar. Kemudian apa lagi ya Rasulullah selain daripada mensyirikkan Allah, apa lagi dosa besar? Lalu Nabi mengatakan, engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Takut anak tu kebuluh, tak mampu nak beri makan, bunuh anak ya. Hari ini bukan takut kebuluh, hari ini bunuh anak terang-terang. Memang ya, maknanya orang berzina dapat anak dibunuh, dibuang dalam tong sampah, dibuang dalam tandas, kemudian apa lagi, dibeleng ya, yang kita lihat hari ini. Kemudian apa lagi? Kemudian Nabi kata bahawa engkau berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah engkau, berzina ya. Sebab itulah di antara yang saya sebut awal tadi, Allah dah bagi kita satu hukuman, Allah dah bagi kita Quran, dah ada petunjuk. Kenapa kita masih lagi tidak mau mengikut petunjuk Allah? Sebab tu Allah cabar kita, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kau ragu-ragu, tak percaya, Allah kata kau carilah, kau panggil mana dia orang cerdik pandai kau panggillah ya, orang pakar dalam soal-soal nak membenteras segala apapun kemungkaran, kemaksiatan, kau panggillah, kau buatlah, kata Allah, seperti mana satu surah sepertiku, hukum sepertiku ya. Allah cabar kita, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bis suratin min misli wa syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika engkau orang yang benar ya. Kemudian Allah bagi tahu, nascaya kata Allah, kamu takkan boleh nak buat. Sebab apa? Sebab Allah yang menjadikan kita, Allah tahu macam mana jalan penyelesaiannya. Persoalannya sekarang, kenapa kita tak mau mengikut hukum Allah, dalam arti kata hukum yang Allah perintah. Ini persoalan kan ya. Kalau kita sakit, contohlah orang kencing manis, darah tinggi, kencing manis lah kan, jumpa doktor kata, doktor tu bukan Islam pun, doktor kata apa? Oh pakcik kena potong kaki ni, kalau tak potong jari ni nanti merebak sampai ke lutut. Pada waktu tu kita kata apa ya? Apakah kita mana boleh potong kaki saya, habis saya nak berjalan macam mana? Doktor kata kena potong, kalau tak potong nanti nak potong kat lutut ke nak potong ibu jari.
Pada waktu tu kita kata tak apalah, potonglah. Maknanya kita boleh percaya cakap doktor kan. Tapi bila mana Allah perintah kepada kita, orang yang mencuri, potong, Allah bagi tahu. Kalau mengikut lengkap syarat-syarat, orang yang berzina ini hukum, orang yang terlibat dengan masalah bunuh ada hukum. Tapi kenapa yang ni nanti dulu belum sampai masa, kita masih lagi ragu-ragu. Sebab tu Allah cabar kita sedang jemaah yang dirahmati Allah ya. Sebab itu akibat daripada perbuatan kita yang kita ragu-ragu, kita tak yakin akan janji Allah ya, akibat terpulang murka Allah akan menimpa kita. Bila Allah murka kepada kita, takut kita ya, kerana azab Allah itu amat berat. Itulah bab yang kelima. Jadi habis bab ni, dan insya-Allah kita sambung fasal yang ke-6 dan yang ke-7. Pula di antara perkara yang perlu kita kena jaga untuk memelihara hati kita ini supaya sentiasa mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Kerana hati inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai raja ya, dalam diri kita ini. Raja, pemimpin adalah hati inilah diumpamakan sebagai pemimpin. Jadi kalau nak pemimpin tu baik, rakyat tu kena baik. Sebab bila rakyat tu baik, maka pemimpin tu jadi baik. Bila rakyat tu jahat, maka pemimpin pun jahatlah. Sebab apa? Sebab rakyat bila dah jahat, rakyat maknanya dalam umpama ni kaki tangan tu rakyat lah. Ni diumpama oleh Imam Al-Ghazali. Kiasannya sama juga. Sebab tu Nabi sebutkan simfani minan nas, iza salahu salahun nas, wa iza fasada fasadan nas. Ada dua jenis golongan manusia. Nabi kata kalau baik ya maka baiklah keseluruhan, kalau jahat maka jahatlah. Apakah golongan itu? Ialah pertama al-umara wal ulama. Umara dan ulama. Nampak tak? Kalau umara, ulama tu baik, makna ulama dan umara ni kena kerjasama. Sebab itu Nabi sebutkan, sayatiz zamanun ala ummati yafirru minal ulama wal fuqaha. Akan datang, Nabi kata, satu zaman, pada zaman itu kamu akan lihat, kata Nabi, ramai di kalangan umatku yang meninggalkan ulama. Nampak tak? Tak mau duduk majlis ulama, lebih suka duduk kedai mama waktu maghrib. Itu yang kadang minta maaf ada mama ini. Maksudnya duduk melepak, duduk minum penuh waktu mereka. Tapi majlis ulama, Allahu Akbar, kadang majlis besar kan, tapi orangnya hampir tak ada, kadang banyak tiang pada orang lagi. Ini pun masalah. Betul ke tak semua? Majlis Allahu Akbar. Sebab majlis ulama tak turun, kamu tak duduk pula. Dah lah tak duduk majlis ulama, tak suka pula dengan ulama. Ya, kemudian pula Nabi sebut bukan saja dengan ulama wal fuqaha, majlis-majlis yang nak memahamkan tentang Islam, majlis-majlis ilmu. Sebab tu ya, kita digalakkan, bukan hanya kita aja. Ajaklah orang-orang yang peringkat anak-anak remaja kita, kalau ada anak-anak muda, datanglah ke masjid. Ini yang dah datang, anak-anak remaja kita tak ke masjid, kita dah peringkat umur dah kan, dah mata pun dah kabur. Ni yang datang, ya, gigi pun dah bertabur, rambut pun dah nak gugur, kan? Kemudian waktu mengaji pula ya, mula dah berdengkur. Betul tak? Dah berdengkur ya. Kemudian dia punya bunyi berdengkur tu makhraj kha pula. Makhraj kha. Dalam majlis ilmu. Jadi yang remaja ni mana kan? Pelapisnya mana? Ini jadi masalah bagi kita. Sebab tu kita galakkan, ajaklah anak-anak remaja. Sebab tu Nabi sebut akan datang zaman ni akibat daripada ini. Bila kita meninggalkan ulama fuqaha, Nabi kata apa? Fayabtaliyahumullahu bithalatha biliyat. Maka Allah akan turunkan 3 bala, 3 musibah. Ini yang kita takut. Apakah bala musibah yang Allah timpa kepada kita? Ya, di antaranya apa dia? Yarfa'ullahul barakatu min kasbihim. Ini yang pertama. Allah akan menghilangkan keberkatan daripada rezeki yang kamu dapat. Maknanya rezeki yang kita dapat tidak mendapat rezeki yang berkat, rezeki yang barakah. Apa makna rezeki yang berkat? Maknanya kita dapat harta tak cukup-cukup. Ada yang tak cukup-cukup tu. Dah ada kereta tak cukup, nak tambah lagi. Dah ada isteri nak tambah lagi. Contoh kan, suka orang perempuan dengar ya, orang lelaki ustaz ni saya mampulah, tak mampu semua kan. Jadi maknanya keinginan tu yang Nabi kata dah dapat tu tak cukup, nak lagi kan. Kerana apa? Kerana rezeki